kerana selepas 20 tahun perjuangan reformasi, PKR bersama-sama parti lain telah membentuk kerajaan. Jadi bagi diri Datuk Seri selepas 20 tahun, apakah yang Datuk Seri harapkan daripada Kongres ini? Ya, saya tentunya rasa lega lah dengan kejayaan kita mengendali Kongres dalam suasana yang lebih tenteram dan mengecapi nikmat kebebasan dan sebagai parti dalam kerajaan. Tetapi saya akan gesa supaya perwakilan ahli-ahli jangan lupa untuk menggilap semangat dan idealisme perjuangan. Kerana kadang-kadang kalau tidak diperingatkan, kuasa dan kemewahan dan kegemerlapan itu akan memadamkan cahaya idealisme perjuangan. Jadi walaupun kita bersyukur suasana lebih baik, susunan pun lebih baik, tetapi kita harus peringatkan bahawa tunggak keadilan itu adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan melalui proses reformasi atau islah. Dan pada hujung minggu lepas, pemilihan kita sudah berakhir dan walaupun belum diumumkan secara rasmi keputusannya, tapi telah dapat melihat bahawa selepas Julau memutuskan bahawa tidak ada pemilihan baru, Datuk Seri Azmin mengekalkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan juga jawatan-jawatan lain sudah diketahui. Adakah Datuk Seri mempunyai, boleh dikatakan mempunyai impian? Adakah Datuk Seri mencapai your dream team pilihan ini? Jawatankuasa pemilihan parti akan tamatkan kerana proses pengiraan undi yang dikategorikan sebagai ragu dan apa yang didakwa 8,000 undi hilang dalam komputer ataupun itu yang didakwa. Jadi saya minta dalam mesyuarat biro politik mengarahkan supaya ini semua diperbetulkan. Dan Julau kita minta teruskan kerana kita fikir tak faedah lagi untuk terus bertarung, selesaikan dengan baik. Walaupun saya faham bantahan itu kerana proses kebersihan tercemar bila Jawatankuasa Pemilihan mengakui adanya percobaan ataupun bukan percobaan, sudah ada orang yang mengambil tablet undi itu jam 4 pagi dan dikesannya hanya 2 petang. Tetapi setelah memikirkan implikasi lebih panjang, saya berunding dengan semua pihak dan juga biro politik, kita teruskan. Tetapi adalah kelemahan dan kita akui, walaupun ada yang menyerang saya kerana tidak berbuat apa-apa, tapi mereka kurang arif bahawa dalam proses pemilihan, jawatankuasa pilihan itu harus bebas. Kita cuba betulkan, tapi tidak boleh kita dedahkan kepada awam supaya proses itu lebih tenteram. Dan juga ada yang mengatakan kena elak daripada perbalahan. Kadang yang tegur tak faham politik ini dan parti politik yang mengizinkan pertandingan pasti ada ketegangan semasa kempen. Dan tugas saya ialah memberikan laluan dan memastikan proses itu bersih. Malangnya ada beberapa kelemahan dan saya tidak menghalang sama sekali untuk pihak polis menyiasat secara rapi dan telus. SPRM pun begitu. Tentu satu pihak ini mau SPRM cek pihak ini dan sebaliknya, tapi SPRM harus tidak mengira soal kumpulan. Ada dakwaan kerana MC atau Suruhanjaya Komunikasi, SPRM, polis, biar dia teruskan dalam penyiasatan. Tetapi kita tidak boleh menunggu siasatan itu kerana parti harus berjalan. Jadi kalau tanya saya tentang keputusan, saya Demokrat. Daripada awal saya minta mereka ingat tentang perlunya kita gilap nafas dan idealisme perjuangan reformasi, tetapi kita harus terima apa juga keputusan majoriti ahli.
Walaupun kita akui ada kelemahan dan kecacatan dalam proses pemilihan yang kurang diterima baik oleh dua-dua kumpulan, yang kalau disebut kumpulan lah, dua-dua pihak. Jadi Datuk Seri selaku Ketua Umum Keadilan dan juga bakal Presiden Keadilan, melihat kepada perjalanan pemilihan pada kali ini, adakah Datuk Seri berpuas hati dengan perjalanannya? Umumnya pimpinan tidak berpuas hati kerana terlalu banyak kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan, bahkan dalam sistem itu sendiri. Umpamanya kita adakan mesyuarat semula di Melaka kerana undi tak dapat dikesan. Bagi saya yang celik komputer sedikit, tahu kalau tablet itu digunakan wajib dan tak boleh lagi. Tetapi dalam kes ini kita undang pakar dari luar, mereka tak dapat kesan. Maknanya ada gangguan awal. Jadi kita pilih semula sambungan. Di Julau seperti yang saya sebut, masuk pencerobohan. Di tempat-tempat lain dikatakan sistem tu baik tetapi petugasnya tolong undi. Aduh, ini semua kelemahan-kelemahan yang saya akui lah. Tetapi berdasarkan pengalaman ini kita harus fikir untuk memperbaiki. Saya bayangkan juga semalam dalam mesyuarat Biro Politik terakhir yang dipengerusikan oleh Azizah, bahawa wajah kita teliti semua proses ini. Dari segi ideal ini terbaik sebab tidak banyak parti di dunia yang berikan hak tiap ahli mengundi. Tetapi prakasanya dan infrastrukturnya itu menelan belanja harus banyak dan tenaganya terlalu banyak. Dan itu pun tidak sepenuhnya adil kerana katalah Ulu Rejang yang sebesar Pahang. Kalau 1-2 tempat mengundi, itu orang terpaksa bergerak 3-4 jam. Jadi siapa yang akan tanggung perbelanjaan? Melainkan calon yang punya wang. Dan ada kelemahan-kelemahan itu yang kita harus kesan dan kenal pasti. Tapi dia tidak boleh menidakkan proses yang telah berlalu kerana ini juga diterima oleh pimpinan. Ya, dari segi progresnya, kita boleh katakan bahawa pemilihan PTR kali ini meletakkan satu standard yang baru dengan penggunaan e-voting. Yes. Dan seperti Datuk Seri kata tadi, membabitkan perbelanjaan yang besar. Kalau boleh Datuk Seri kongsikan jumlah perbelanjaan yang dibelanjakan oleh parti untuk melaksanakan pemilihan kali ini, dan juga adakah proses mekanisme yang sama akan digunakan dalam 2021 misalnya? Saya tak pasti jumlah tepat, tapi saya fikir mencecah lebih 1 juta kerana terpaksa kerahkan tenaga yang besar untuk pergi. Jadi kita terpaksa paksa tiap ahli parlimen bayar ahli Dewan Undangan Negeri untuk terpaksa buat potongan untuk menampung sebahagian perbelanjaan ini. Pengalaman ini tidak menyenangkan dan tidak meyakinkan saya bahawa proses ini harus diteruskan, melainkan dikendali oleh syarikat yang bertauliah besar yang tentunya akan menuntut perbelanjaan terlalu besar. Jadi kita sedang fikirkan. Itu pandangan peribadi saya. Jadi harus kita runding. Tapi dalam perbincangan saya dengan pimpinan parti setakat ini, bukan baru sebulan 2 bulan lalu sejak kempen bermula, Kedah kita terpaksa batalkan. Tapi masalah berterusan. Melaka undi hilang. Selangor juga ada masalah. Jadi sebab tu Kuala Selangor di pengundian semula kerana offline. Walaupun developer mengatakan offline tidak harus jadi problem kerana sudah dimasukkan muatannya daripada awal. Jadi tidak harus ada masalah, tapi tetap ada masalah. Ya. Sebab itu saya tidak apologetik, tapi orang kritik saya akhirnya bertanggungjawab. Tetapi yang memutuskan itu termasuk tarikh pemilihan, orang suka menjurus kepada umpamanya Julau. Jadi ada ahli-ahli civil society yang tidak terlibat dalam parti pun turut menenggek dan mendukung setengah-setengah pandangan yang saya fikir agak
tidak adil kerana dia tidak memahami masalah. Yang memutuskan tarikh penutup menerima ahli itu majlis pimpinan parti. Saya masa itu di Turki perbedahan. Kemudian siapa saja yang masuk sebelum tarikh tutup itu ada diterima. Yang masuk saya fikir seluruhannya hampir 400,000 ahli baru. Dan pada masa itu tidak ada petikai. Kemudian diberi tempoh 2 minggu untuk protes. Banyak cabang-cabang yang protes. Alasan umpamanya dia kempen dalam pilihan yang lalu, menentang atau sebagainya. Walaupun umumnya saya mengatakan kita harus maafkan. Ya. Melainkan kalau keterlaluan dan jenayah besar. Tapi yang lain itu kita teruskan. Jadi kalau ada protes diteliti oleh tengkuasa masa itu Dr. Xavier, kemudian akhirnya dimuktamadkan oleh Syed Hussein Ali, dia tengkuasanya. Jadi hal itu kita lalui proses, sebab itu kita lihat Setiausaha Agung mempertahankan dia menjadi agak pertarungan yang agak sengit, terutama di Sarawak. Jadi dari segi pemilihan dan PKR pada kali ini juga adalah nampak lebih meriah dan ada juga wujudnya kecenderungan Kem Azmi, Kem Rafizi. Jadi Kongres dah berlangsung hujung minggu ini, bermakna pemilihan sudah pun selesai, keputusan sudah ada. Jadi apa pandangan nasihat Datuk Seri kepada ahli-ahli PKR untuk go as one voice pasal dan no more camp. Dalam masa kempen semua parti adalah kem yang mendukung calon masing-masing, tapi yang akhirnya itu kem keadilan dalam dan mereka terpaksa balik untuk memperkuat muafakat dan bekerjasama. Dan saya lihat kecenderungan ini sudah wujud, ya. Walaupun belum dimuktamadkan, tapi orang agak-agak ada petanda siapa yang menang, siapa kalah, walaupun tidak semua. Kerana kalau pertarungan itu dalam 200-300 undi beredarnya, itu kita masih tunggu sampai petang nanti. Itu pun kedua-dua calon akan hadir atau wakil mereka untuk memastikan dipersetujui bersama. Dan saya tidak fikir terlalu banyak masalah, kan saya kenal kedua-dua calon ini dengan dekat dan mereka tentunya mengutamakan parti. Kalau tidak, mereka tidak harus pimpin, ya. Dan saya yakin insya-Allah perkara ini dapat dimaafkan. Maksudnya loyalty is to the party and the struggle. Bukan maknanya ada yang orang kaitkan agenda lain dan sebagainya, tidak. Kalau gitu, setakat yang saya lihat, nampaknya ada minat dan kecenderungan untuk memperkuatkan parti. Saya fikir setelah pilihan raya yang lalu dan dengan proses pemilihan yang melibatkan akar umbi seluruh negara yang belum pernah berlaku dalam sejarah kita, begitu ramai, saya lebih yakin, lebih optimis tentang masa depan parti. Datuk Seri Azmin dah mengumumkan bahawa beliau mungkin akan mempertahankan jawatan timbalan betul. Jadi mungkin Rafizi, saudara Rafizi lepas ni tak ada jawatan dalam parti. Ada apa masa depan Rafizi dalam PKR? Daripada awal saya katakan yang menang kalah itu dalam jawatan yang dipertandingkan dan persaingan itu juga kuat. Jadi kita tak pernah membuat satu andaian bahawa yang menang itu harus bolot semua dan yang kalah itu harus tersingkir. Tidak harus. Kita harus terima hierarki. Kita harus terima dan hormati keputusan. Dan keputusan itu ialah meletakkan pemimpin di jabatan tertentu, bukan untuk menyingkirkan orang. Jadi saya tidak fikir wajar untuk diketepikan peranan Rafizi yang juga besar dalam parti sebelum ini dan dalam pilihan raya yang lalu. Baik, Datuk Seri. 16 sehingga 18 November ini, hujung minggu ini, seluruh tumpuan akan terarah kepada Kongres Parti Keadilan. Jadi, selaku Ketua Umum dan bakal Presiden Keadilan sendiri, apa jangkaan dan harapan Datuk Seri terhadap Kongres AMK Wanita dan juga Pusat? Apa inti parti yang mahu dibincangkan untuk berencana perjalanan parti selepas ini?
Saya bertemu dengan ketua-ketua ya, dan juga calon-calon yang sama ada menang atau kalah. Dan nampak mood baik untuk membina kekuatan parti dan memberi jaminan ini akan diteruskan. Tapi saya peringatkan juga ahli akan menilai dan rakyat juga akan menilai ya, sama ada orang ini faham bahawa pertandingan itu adalah persaingan dalam tempoh tertentu dan sekarang ini keupayaan pemimpin ialah untuk menjadi pemimpin bagi semua ahli. Dan Datuk Seri juga pada kongres kali ini Datuk Seri akan ditawarkan sebagai presiden. Dan agaknya apa mesej yang mungkin Datuk Seri nak sampaikan kepada ahli dan juga kaum pemimpin PKR itu sendiri selepas pasca PRU di mana PKR pun sebahagian daripada yang membentuk kerajaan di Putrajaya. Berkaitan dengan soalan sangat penting kerana pasca PRU ni akan menjadi satu titik tolak baru kepada PKR dalam kerajaan dan tentulah pada tahun-tahun kebelakangan ini Datuk Seri punya masa yang banyak untuk memikirkan hala tuju reformasi ini sebagai presiden, sebagai PM in waiting. Apakah kalau Datuk Seri boleh kongsikan prinsip pemikiran dalam hal itu baru? Tidak banyak sangat perubahan seperti yang diteka sebab saya terlibat dari awal. Cuma banyak ketika itu saya dipenjara dan Azizah tentu juga bincang dengan saya dan beliau mengemudi parti dan mewakili sentimen pimpinan yang committed dengan reformasi. Dan semasa Azizah Presiden, saya masih ketua umum. Jadi bila keluar daripada penjara, walaupun saya tidak hadir dalam semua mesyuarat dan perjumpaan kerana saya sama ada bertugas di luar ataupun ambil kesempatan untuk keliling dunia dalam menyampaikan ucapan dan pandangan. Jadi saya tidak fikir banyak sangat. Cuma saya fikir kesan bukan soal dalam pimpinan parti. Karena itu saya agak selesa dengan dan yang pimpin itu saya kenal semua sebagai keluarga besar. Ialah cabaran kita yang utama adalah bagaimana untuk memastikan idealisme ini, kesederhanaan ini, elak rasuah dan pembaziran ini dapat dipertahankan. Tugas saya dengan pimpinan adalah untuk mengingatkan bahawa reformasi ini tidak berakhir dengan jadi menteri atau jadi kerajaan. Reformasi ini akan dipersoal ya, tahap kejayaannya dengan keupayaan kita mempertahankan nilai itu. Apakah kita itu terlalu mempamerkan satu suasana yang lebih kekayaan dan jenuh ataupun protokol yang berlebihan ataupun keangkuhan kuasa atau pengagihan projek mengikut kelompok, hal-hal yang kita tentang sebelum ini ya. Jadi saya peringatkan ini konsisten bukan dalam parti ya. Dalam ulasan saya dalam pidato Tun Mahathir selaku Perdana Menteri Rancangan Malaysia ke-11 itu saya tekankan bersama. Saya dukung dan beri sokongan dan peringatkan bahawa dari peringkat atas sampai ke bawah tak cukup kita hanya menyerang yang saya sebut kebobrokan yang menjadi terminologi agak sensitif di parlimen yang lalu, tetapi untuk menghindari dan menunjukkan kita ada keupayaan untuk bawa perubahan. Dan dalam ucapan saya menyokong belanjawan Lim Guan Eng, saya tekankan yang sama. Keprihatinan kita dan kepedulian kita terhadap masalah rakyat miskin, petani, nelayan, pegawai kerajaan di P40 dan pekerja. Itu yang patut kita suarakan. Kelantangan kita harus jelas di situ, menolak umpamanya
rasuah. Saya baca kenyataan Tun Sri Syukri, Ketua SPRM, yang melahirkan kebimbangan, dan saya anggap itu kenyataan yang berani, kerana dia tidak berakhir dengan penukaran kerajaan. Dia harus bermula satu episod baru yang lebih meyakinkan. Dan ini yang saya akan gesa, sama ada popular atau tidak, saya tidak persoalan. Ini memang menjadi yang satu yang asasi, fundamental dalam perjuangan. Ini membawa kita kepada persoalan mengenai kerajaan Pakatan Harapan dan peranan pemimpin ataupun menteri PKR dalam Pakatan Kerajaan Pakatan Harapan. Ada pihak mengatakan bahawa tempoh 4 atau 5 bulan kebelakangan ini adalah tempoh di mana ramai yang mengalami culture shock, kejutan budaya, kerana mereka mendapati berada dalam kerajaan bukanlah seperti yang digambarkan ketika berada di luar kerajaan. Adakah bagi Datuk Seri tempoh atau saat culture shock ini sudah berakhir dan jentera kerajaan itu sudah bergerak secara 100% kecekapannya? Saya tidak fikir sampai ke tahap kejutan budaya lah ya, tapi tahap tingkat penyesuaian itu tentu ada, terutama yang tidak punya pengalaman ya. Maknanya dia punya perubahan itu agak mendadak. Tapi saya lihat ada juga yang nampak menyesuaikan dan menjalankan kerja dengan baik. Pesanan kita ialah supaya ada hubungan baik dengan pejabat awam, mendengar, jangan terlalu banyak mengumumkan dasar sebelum mendengar dulu dan mengkaji implikasinya. Dan saya lihat ramai, bukan saja dari keadilan tapi juga parti-parti lain yang menunjukkan kesediaan yang begitu, lebih berhemah dan lebih rendah hati, tawaduk, untuk tidak mengingatkan bahawa kedudukannya sebagai menteri itu tahu semua dan boleh lakukan semua. Jadi saya lihat ada perubahan yang agak positif. Tetapi tentulah sebagai orang lama macam saya ni, tugas saya harus mengingatkan, sentiasa mengingatkan, walaupun ada yang tak berapa senang ya. Itu pun pelik juga kan, masa kita pembangkang, kerja kita menyerang kuat. Tapi bila kita dalam kerajaan ni, bila ditegur sedikit, itu kita rasa tidak sesuai. Jadi harus diberikan pendedahan. Jadi Datuk Seri secara keseluruhan menyentuh penggunaan kerajaan Pakatan Harapan ini, bagaimana Datuk Seri melihat prestasi menteri, timbalan menteri, dan juga yang keduanya berkenaan prestasi ahli parlimen keadilan sendiri. Apa pendapat ini? Dari sudut prestasi 6 bulan ini agak awal ya, tetapi saya lihat kesungguhan kerja, cara yang lebih sederhana secara umumnya itu tentulah bagi saya lebih baik. Saya lihat cara mereka persiapkan jawapan parlimen ataupun kehadiran, walaupun boleh diperbaiki ya. Orang tanya George Bernard Shaw, sekali ditanya, dia tak mahu kritik keras sangat. Jadi dia kata ada room for improvement, ada ruang untuk perbaiki. Jadi banyak kehadiran di parlimen, menteri-menteri patut ikut giliran, harus hadir. Kerana ini juga bahan serangan kita yang kuat ya. Saya beza mungkin dengan orang lain. Saya ingat di parlimen tu serangan bagaimana jawapan menteri yang kita anggap kadang-kadang terlalu arrogant, sombong. Jadi kita jangan ikut begitu ya. Mesti menunjuk kewarasan, kebijaksanaan, dan tidak umpamanya menzahirkan permusuhan atau dendam kesumat. Kerana itu dalam etika politik itu tidak bersesuaian. Umumnya saya katakan memang saya anggap positif, tapi harus diperbaiki. Umpamanya saya lihat Menteri Keuangan Lim Guan Eng, itu dia sepanjang debate seminggu ini, dia dengar. Ini luar biasa. Kalau dulu langsung tidak dengar satu ucapan pun. Semasa saya Menteri Keuangan, sekurang-kurangnya ucapan Ketua Pembangkang saya tetap dengar sebagai satu tradisi. Walaupun pedih telinga lah, kerana serangannya kuat. Masa itu yang Ketua Pembangkang Lim Kit Siang. Tapi itu budaya politik yang kita harus amalkan. Jadi dari segi ini saya harus akui bahawa tidak mudah ya, kerana
kalau pembangkang, dia serangan itu kuat. Tapi Menteri Kewangan duduk dengar. Ada juga perubahan-perubahan yang positif yang kita harus akui. Tetapi seperti biasalah kita mesti letakkan agak ukuran itu agak lebih tinggi daripada biasa. Kalau ukurannya itu sekadar sedikit 5% lebih baik daripada dulu, itu tak payahlah sampai berempas pulas berjuang dan berlawan masuk keluar penjara kerana nak baiki 5%. Jadi patut ada cita-cita yang lebih murni dari situ. Termasuklah macam soal saya sebut tadi petani nelayan, peruntukan yang dipadamkan atau dibatalkan, dan saya gunakan tentunya berbeza dengan pembangkang yang menyerang seolah tidak perhati, tidak benar. Tetapi beberapa peruntukan itu yang saya fikir diminta Menteri teliti semula, dan saya bagikan kaedah bagaimana boleh agihkan pendapatan itu untuk kembali, yang beliau sambut segera secara positif. Datuk Seri cakap tentang soal prestasi Menteri dan juga Ahli Parlimen PKR keadilan itu sendiri. Perdana Menteri Tun M ada baru-baru ini dalam pertemuan dengan pihak antarabangsa dan menyebut tentang kemungkinan pembangkangan kabinet itu akan berlaku selepas selesai pemilihan PKR. Jadi Datuk Seri akan jadi Presiden PKR. Sudah tentu Datuk Seri dan juga Biro Politik ada senarai yang akan dikemukakan mungkin yang baru daripada PKR untuk diketengahkan daripada PKR. Mungkin kerana prestasi yang setengah yang tak perform di dalam kabinet sekarang. Pandangan komen. Saya teliti ucapan Tun Mahathir yang menyebut bahawa sekiranya keadilan mengemukakan nama, beliau akan pertimbangkan dan mungkin berpersetujui, kerana itu boleh bicara atau prerogatif Perdana Menteri. Jadi saya ditanya, sebenarnya saya belum dengar mana-mana komen atau cadangan daripada ahli keadilan untuk mengemukakan nama baru atau cadangan baru. Jadi pada tahap ini saya fikir kalau dari segi keadilan tak adalah perubahan. Samalah. Tapi setakat ini saya tidak tahulah, kalau mungkin besok ada orang bagi cadangan lain. Datuk Seri juga sebelum ini ada mengatakan, sebelum terpilih sebagai Ahli Parlimen, Port Dickson ada mengatakan perlunya Datuk Seri berada dalam Parlimen itu untuk menstruktur, mereformkan Parlimen. Jadi setakat ini bagaimana perkembangan perkara itu dan bagaimana Datuk Seri melihat kita boleh capai ke tahap yang Datuk Seri hasratkan, kita nak mereform Parlimen kita, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Saya turut hadir hampir tiap hari dan menyertai perbahasan, walaupun saya tidak ambil begitu banyak waktu kerana bagi ruang kepada ahli parlimen baru untuk mengenalkan persoalan. Cadangan kita ialah ada jawatankuasa pilihan select committee dan jawatankuasa khas parlimen yang akan membantu, kerana ruang di parlimen itu terbatas, ya, macam sekarang sampai 9:30 malam untuk membolehkan ahli-ahli mengemukakan pandangan mereka. Jadi saya mengusulkan dalam Dewan dan juga dalam Majlis Presiden supaya kita ada jawatankuasa tertentu untuk mendapat maklumat balas dari rakyat bagaimana kita boleh perkukuhkan. Setakat ini baru lagi dan nampak belum lagi diumumkan penubuhannya jawatankuasa itu. Tapi saya rasa berperanan lebih efektif cara begitu dengan ahli parlimen yang lebih senior, veteran seperti Lim Kit Siang, yang boleh membantu untuk bawa memperlihatkan perubahan yang lebih berkesan di parlimen. Datuk Seri, ini soalan sensitif. Tak sensitif, tapi bagi saya sebagai wanita Malaysia kan, detik pelantikan Datuk Seri Wan Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri adalah detik penting bagi wanita Malaysia. Dan kita merasakan tahap progres itu sesuatu yang memang dialu-alukan. Sebagai suami dan juga sebagai
parti pejuang parti. Bagaimana Datuk Seri melihat ataupun menilai prestasi Tan Sri Wan Azizah sendiri sebagai Perdana Menteri? Azizah itu mengemudi parti dalam keadaan yang sangat tercabar sejak tahun 99. Saya di penjara, anak-anak masa kecil. Dari beberapa ahli parlimen sehingga sekarang, parti terbesar di parlimen. Jadi tentunya dia punyai keupayaan untuk mengemudi dalam keadaan yang agak sukar. Selaku Timbalan Perdana Menteri, saya ikuti juga dari dekat dan dari jauh. Dia cara jawab di parlimen dan sebagainya. Dan kerja, memang dia seorang yang kerja sangat kuat. Sehingga saya pun tak ada masalah dengan dia. Tetapi saya akui lah, mungkin orang kata agak bias, tapi saya akui lah bahawa beliau seorang menteri yang sangat committed, terutama soal wanita, soal anak-anak, keluarga, soal isu penderaan kalau berlaku, itu memang dia itu sangat terkesan. Ini bukan kerja formal, maknanya dia kerja dengan passion, dengan kesedaran. Dan bagi saya, dalam politik ini kalau kita ada kerja dengan perasaan dan minat, itu akan banyak membantu. Dan pada Kongres minggu ini, Datuk Seri Wan Azizah akan menyerahkan semula ataupun akan menyerahkan tampuk kepemimpinan parti itu kepada Datuk Seri. Jadi dengan latar belakang perjuangan beliau yang begitu panjang dan sumbangan beliau selepas dilantik sebagai Perdana Menteri, apakah peranan beliau selepas ini? Saya percaya parti tidak akan rugi kalau tidak beliau menyertai dalam beberapa kedudukan untuk membantu. Saya rasa umumnya diterima. Ya, tidak semestinya semua terima begitu kan. Tapi saya fikir tidak ada siapa yang akan nafikan bahawa keadilan itu tunggaknya, terutama di zaman ketiadaan saya, itulah Azizah. Jadi dengan pengalaman beliau, dengan 20 tahun, hampir 20 tahun ya, saya percaya peranan beliau akan dimanfaatkan. Macam Profesor Syed Hussein Ali ya, walaupun dia mau undur, tapi peranan dia masih diperlukan. Dia masih dalam biro politik, dia masih menjadi penasihat, dia masih jadi tempat rayuan dalam kes-kes yang kontroversial. Tapi dalam bagi Datuk Seri Wan Azizah ada keadaan berbeza kerana dia juga adalah isteri kepada Presiden parti. Ya, dulu saya suami kepada Presiden parti. Dia orang lihat, ya, ada orang tanya umpamanya dari Sydney saya bila saya bertanding Port Dickson, oh ini Anwar, isteri dia begini. Yang 20 tahun mereka kena terajang kiri kanan itu dari penjara keluar, kamu tak pernah soal. Kamu tidak pernah sedar bahawa kita ini tukar dan ambil alih jawatan dalam keadaan yang paling sengsara dan derita. Bukan maknanya saya ini anak seorang tokoh besar dan pergi agih-agih kepada anak isteri. Ini siapa yang mahu pada masa itu, yang sanggup dalam keadaan begitu. Satu kaki di luar, satu kaki dalam penjara. Siapa yang sanggup umpamanya, iyalah, dalam keadaan semua. Saya ya, bukan maksud saya pertahankan, tapi dalam politik dan demokrasi ni orang boleh saja menyuarakan. Orang-orang ini dulu masa kita susah, dia pun simpati kuat. Tapi masa dia senang, dia lupa. Ini lumrah alam. Bagi saya pandangan remeh. Sebab tu saya jarang ulas. Tapi saya jawab ini maknanya kerana mengapa setelah 18-19 tahun baru dipersoalkan bahawa ini suaminya itu isteri berperanan. Ya, boleh soal. Ini media bebas dan kita harus adil. Tetapi maka saya jawab, dia kata bahawa 18 tahun, 19 tahun kamu terima, perlu bagi sokongan. Ya, ditangkap, masuk lokap. Ya, dirampas hak anak-anak belajar, tak boleh masuk universiti. Semua itu
kita anggap apakah itu kesempatan mudah, ada. Kita yang lalui tahu perit, derita. Bukan saya, kadang saya ni lebih mudah terima. Tapi bila saya fikirkan apa yang terpaksa dilalui oleh Azizah dengan anak-anak, itu saya unsing juga. Ya. Saya kata okey, sebab saya ni degilnya lain macam. Ya. Tapi anak-anak dan Azizah terbeban dengan sangat perit. Ya, tak perlu saya ulang sebab keadaan sudah berbeza. Tetapi untuk orang mengatakan sekarang tak boleh, saya agak kurang faham. Tapi kalau mengikut proses demokrasi, orang menolak, itu soal lain. Umpamanya saya pergi Port Dickson, Azizah dah di Parlimen, Nurul Izzah di Parlimen. Jadi orang kata cukuplah 2 orang. Jadi rakyat boleh pilih. Dan perkara ini memang hebah. Dan ada orang yang pergi kempen untuk isu itu, atas isu itu saja. Tapi alhamdulillah lah, sokongan baik di Port Dickson. Sebab tu saya kena berulang alik pergi Port Dickson sekarang ni. Port Dickson world. Nurul Izzah juga disebut sebagai generasi pemimpin baru yang sangat berwibawa. Tetapi kerana tanggapan yang serupa itu tidak membolehkan beliau memegang apa-apa jawatan yang bermakna dalam kerajaan selain daripada Datuk Seri kan. Datuk Seri ada kalangan. Dia bukan soal itu, soalnya dia pilih untuk tidak mahu menyertai kerajaan. Dan anak ini keras juga pandangannya. Dia punya sikap yang agak tegas. Dia kata, no, saya nak kerja, saya nak kuatkan di Perkhidmatan PAU dan juga jentera parti, dan oleh itu dia tidak mahu. Dan tentu orang persoal, itu yang saya tanya tadi ya, 18 tahun kamu tidak pernah soal. Jadi maknanya kamu itu bukan nepotisme bila kamu sengsara. Bila keadaan itu lebih baik, terus dalam tempoh 12 jam keadaan berubah. Jadi, tapi saya sokong akhirnya keputusan beliau untuk tidak mahu menyertai kerajaan. Bukan saja kerana sensitiviti orang serang juga. Dia tak pegang jawatan kerajaan pun, orang kritik juga. Saya bertanding Port Dickson pun diserang juga. Kerana dia kata, pasal apa Port Dickson, kenapa tidak boleh tunggu. Jadi dia doakan bagi orang mati dulu baru saya boleh bertanding. Tapi hal ini kita harus terima lah. Ya. Yang penting kerja jalan. Dan kita, kalau dah kita tekad, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kita ambil putusan dan serah kepada Allah Taala. Last question. Untuk Kongres pada hujung minggu ini, apakah pesanan sekali lagi yang kerana begitu banyak isu-isu mungkin membabitkan isu perpecahan ketika pemilihan, isu menguruskan kejayaan, cabaran kejayaan, mungkin akan dibangkitkan semuanya dalam Kongres. Dan jadi apakah nasihat kepada ketiga-tiga? Tugas kita pimpinan dan ahli parti ialah menunjukkan bahawa parti kita ini diasaskan dengan hasrat bawa perubahan ke arah kebaikan. Benar, proses pemilihan tentunya kencang, memanaskan, suhunya terus kadang-kadang sampai dah nak meletup. Tetapi pemilihan sudah berakhir. Ahli membuat keputusan. Ya, ada beberapa kecacatan yang berlaku yang harus jadi iktibar dan pengajaran untuk kita dalam mengorak langkah ke depan. Tapi saya yakin kalau ahli itu faham semangat reformasi dan ahli keadilan yang setia, maka inilah kesempatan terbaik dia bulatkan muafakat, bergerak dalam satu saf yang padu. Dan ini keyakinan saya akan berlaku ini. Sebab itu saya tak peduli sangat orang yang selalu saya sebut ngok-ngek ni, yang ke situ ke sini, kerana dia akan berlaku dalam media bebas dan sebagainya. Dan kadang-kadang lebih mudah kritik saya daripada kritik orang lain kan. Kerana dia tahu saya okey je. Saya tidak sangat saya respon secara baik ya.
Tetapi keyakinan saya yang insya-Allah akan dibuktikan oleh pimpinan dan ahli keadilan ialah bahawa kita akan muncul ke parti yang lebih kuat, yang pertahankan prinsip perjuangan yang itu, dan akan mengenepikan pandangan-pandangan yang negatif ataupun yang pergelutan yang lalu ataupun agenda-agenda lain daripada agenda yang ditetapkan dalam perjuangan.